الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, sebelum kita memulakan kuliah ataupun majlis pada malam ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan dan menyatakan jutaan terima kasih kepada pengurusan dan pentadbiran pihak masjid kerana sudi untuk menjemput saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Seterusnya kepada pengerusi majlis, ahli-ahli jawatan kuasa dan mereka yang terlibat dan turut sama menjayakan program pada malam ini. Mudah-mudahan Allah jualah yang akan membalas setimpal dengan amanah dan tanggungjawab yang telah diberi insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang kita ada dan menerusi tajuk yang ditaklifkan pada malam ini, iaitu berkaitan Bani Israel. Ramai di antara kita sedia maklum tentang kalimah, tentang perkataan Bani Israel, sama ada yang kita temui di dalam kitab-kitab suci Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lain, yang mungkin juga dapat ditemukan oleh saudara dan saudari sekalian di dalam mana-mana makalah, jurnal, penulisan akademik dan sebagainya. Dan malam ini saya bukanlah orang yang terbaik, yang paling alim, yang paling mengerti berkaitan dengan tajuk ini, tetapi atas dasar amanah dan tanggungjawab, marilah sama-sama kita mengenali secara lebih kurang siapakah yang disebutkan dengan istilah Bani Israel. Baik, sebelum memulakan tentang Bani Israel, kita harus memahami timeline para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya para Nabi dan Rasul. Kerana jurai dan genealogi berkaitan Bani Israel ini akan bermula daripada salah seorang Nabi daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum kita memulakan hal tersebut,
ada beberapa perkara yang harus kita titik beratkan. Pertama, bila kita nak sembang, kita nak bincang berkaitan dengan Bani Israel, ada 3 perkara yang cukup penting yang harus kita faham pada peringkat muqaddimah dan permulaan. Pertama, apa yang disebut dengan istilah Ibrani. Yang kedua, Bani Israel. Dan yang ketiga, Yahudi. Ibrani, Bani Israel dan Yahudi ini adalah begitu sinonim dan dekat, tetapi mempunyai makna dan maksud yang berbeza. Yang pertama yang seharusnya kita faham ialah Ibrani. Ibrani ada juga yang menyebutnya dengan kalimah Ibri, Ibriyun, Ibraniyun. Dan selalunya kalimah-kalimah ini begitu dekat dan sinonim, yang selalu dinisbahkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang mempunyai kata dan pemaknaan yang hampir sama. Baik, dari mana kalimah Ibrani ini muncul? Kalimah Ibrani ini datang daripada kata dasar, daripada cuma 3 huruf, Ain, Ba dan Ra, Ibir. Dan inilah yang tercetusnya kalimah Ibrani ataupun Ibri. Selalunya Ibrani ini, yang tuan-tuan faham, yang tuan-tuan maklum, berkaitan dengan bangsakah dia, berkaitan dengan agamakah dia, atau lebih dominan berkaitan dengan bahasa. Yang mana selalunya Ibrani ini? Bangsa ke, agama ke, bahasa? Bahasa. Selalu identik kalimah dan perkataan Ibrani ini dengan bahasa. Sebagai contoh, kitab Taurat Nabi Allah Musa alaihi salam diturunkan di dalam bahasa Ibrani. Tapi sebelum tu kita nak faham dari mana munculnya kalimah ini. Ada beberapa pandangan, beberapa pendapat dan beberapa riwayat. Yang pertama ialah kalimah Ibir ini dikatakan bermakna berpindah ataupun konteks penghijrahan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dari satu tempat ke satu tempat dan berakhir di bumi Kanaan yang kita sebut sebagai bumi Palestin. Bagaimana ini boleh berlaku? Kita sedia faham, kita sedia maklum bahawa Nabi Ibrahim ini asal dia daripada bumi Faddam Aram, iaitu di kota Babylon yang sekarang berada di dalam wilayah sempadan geografi negara Iraq. Di situlah dahulu Nabi Allah Ibrahim pernah bersemuka dengan seorang pemimpin yang dikatakan the greatest pemimpin yang hebat, yang selalu disinonimkan dengan nama Nimrod ataupun Namrus. Dan akhirnya berlaku kisah pembakaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan selepas peristiwa itu, Nabi Allah Ibrahim membawa diri bersama isterinya dan ahli keluarga yang lain, termasuklah anak saudara baginda yang juga seorang Nabi dan Rasul. Jadi siapakah anak saudara Nabi Ibrahim yang juga Nabi dan Rasul? Siapa? Nabi mana? Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Lut itu dalam sejarah adalah anak saudara Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Lut bin Haran. Haran itu dikatakan adik kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, bapa kepada Nabi Lut. Jadi mereka berhijrah dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat dan berakhir di bumi Palestin. Manakala Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menuju ke bumi lain yang disebut bumi Sodom and Gomorrah, yang terkenal dalam sejarah berlakunya penyimpangan konteks sosial. Lelaki suka lelaki dan perempuan menyukai sesama perempuan. Baik,
Ini adalah perpindahan dan kehidupan yang kita belajar sejarah dulu-dulu yang kita kenali lebih kurang kehidupan secara nomad. Itu kalimah Ibir yang pertama muncul. Manakala teori yang kedua, kalimah Ibir ni muncul kerana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dikatakan manusia pertama yang merentasi dan melalui sungai Tigris. Orang yang pertama yang menggunakan laluan sungai Tigris. Sebab tu dalam bahasa Arab, kalau kita sebut safinah ialah sampan yang lebih kecil. Kalau abbarah daripada kosakata yang sama, aimbara tadi, abbarah adalah lebih kepada kapal yang lebih besar. Dan kalau dalam dunia moden hari ini, abbarah tu lebih kepada krus. Tahu krus? Macam dulu tahun 80-an kita negara Malaysia ni ada apa? Ada krus Muhibbah. Daripada Semenanjung pi Sabah pi Sarawak. Tapi lah ni tak tahu duduk kat mana krus Muhibbah kita, hak popular tahun 80-an dulu. Tu makna teori yang kedua dari mana kalimah Ibir ini muncul. Baik, teori yang ketiga ialah kalimah Ibir ni ada disebutkan di dalam Taurat sendiri. Contoh di dalam Taurat disebutkan Avram, Ibrahim lah tu, orang Ibrani, disebutkan dengan jelas Abram orang Ibrani. Ni kita boleh ikuti dalam perjanjian lama, The Book of Genesis, kitab Kejadian fasa ke-14 ayat ke-13 disebutkan perkataan tadi. Walau bagaimanapun teori yang ketiga, bagaimana kalimah Ibir ini muncul ialah kerana salah satu daripada nama moyang Nabi Allah Ibrahim. Nama moyang Nabi Allah Ibrahim yang bernama Abir. Ain alif barah, Abir. Dalam ilmu salasilah, ilmu genealogi, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni Ibrahim bin Azar. Dalam Quran ada disebutkan nama bapa Nabi Ibrahim iaitu Azar. Dan ada dalam riwayat Israiliyat menyebut Azar ini juga dikenali sebagai Tarikh ataupun dengan sebutan Tirah, T-E-R-A-H. Tarikh ataupun Tirah ataupun Azar ini bin Nahur, bin Saruj, bin Ra'u, bin Falih, bin Abir. Jadi ada moyang dia yang atas tu nama Abir. Abir bin Shalih, Shalih bin Arfakshad, Arfakshad bin Sam, Sam bin Nuh alaihi salam. Bermakna Nabi Allah Ibrahim adalah daripada keturunan Semitik. Maksud Semitik penisbahan kepada anak cucu Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi teori yang ketiga ni adalah nama moyang beliau yang bernama Abir, maka muncullah pengistilahan Ibrani. Ni juga disebutkan berkaitan Abir ni dalam kitab Perjanjian Lama, juga The Book of Genesis, kitab Kejadian. Boleh tengok dalam fasa yang ke-10. Ada dalam ayat 21, ada ayat 24, ada ayat 25. Dan satu lagi juga disebutkan dalam The Book of Genesis, kitab Kejadian, dalam fasa ke-11, antara ayat 11, antara ayat 14 hingga ayat 17, berkaitan dengan Abir, moyang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Manakala yang keempat ialah kalimah Abir ini selalu juga berada di dalam manuskrip lama atau kuno. Contoh di zaman Mesir kuno ada disebutkan kalimah Abiru ataupun Khabiru, merujuk kepada Abir. Juga di dalam Asyur Babilonia juga disebutkan dengan Abiru ataupun Khabiru. Tapi dalam dunia moden selalu ditulis dengan Habiru, H-A-B-I-R-U. Dia adalah merujuk kepada Ibrani. Jadi siapa Abiru, siapa Khabiru, siapa Habiru ini, ada sesetengahnya daripada pengkaji luar, pengkaji Mak Saleh
menyebutkan mereka adalah golongan-golongan Arab Badui daripada kalimah Aram yang mana keturunan dinisbahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang kelima, ada yang mengatakan makna Ibir ini ialah orang asing ataupun keterasingan bangsa. Kerana golongan-golongan ni biasanya mereka hidup secara berkumpulan. Jarang mereka ni nak komunikasi dengan orang luar. Jarang mereka nak berbicara dengan orang luar. Jarang mereka nak berurusan dengan orang luar. Ni juga disebutkan di dalam The Book of Genesis, kitab Kejadian. Boleh tengok dalam fasal ke-39. Dalam ayat 14 ada, dalam ayat 18 ada. Begitu juga The Book of Genesis, kitab Kejadian fasal 14 dalam ayat 21 disebutkan benda yang sama. Juga The Book of Exodus, kitab Keluaran fasal pertama ayat 19 pun menyebutkan hal yang serupa dan sama. Jadi ini adalah beberapa dapatan, walaupun di sana ada lagi teori-teori lain yang dinisbahkan dengan munculnya kalimah Ibrani. Jadi sekurang-kurangnya saya dah bentangkan, saya dah persembahkan kepada tuan-tuan 5 di antara teori di mana penisbahan Ibrani ini muncul. Baik, tu yang pertama. Manakala yang kedua ialah kita nak membahaskan tentang Israel. Israel ini selalu sinonim dengan keturunan ataupun bangsa. Di dalam Al-Quran sebagai contoh, Allah menyebutkan di dalam ayat 40 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, wahai anak cucu cicit keturunan Israel, ingatlah dan kenanglah akan nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepada kamu. Jadi sempurnakanlah janjimu terhadapku, maka ataupun nescaya aku akan menyempurnakan janjiku terhadapmu, dan hanya kepada aku sahajalah engkau layak dan berhak untuk takut dan gerun. Dan ini adalah salah satu daripada penyebutan kalimah Israel ataupun Bani Israel di dalam Al-Quran. Jadi siapakah Israel yang sebenar? Israel yang dimaksudkan ada beberapa perkara yang kita harus faham. Kalau kita merujuk kepada Taurat, bagaimana nama Israel ini boleh muncul? Siapa sebenarnya Israel? Israel merujuk kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi Yaqub itu Israel, Israel itu Yaqub. Bagaimana Nabi Yaqub mendapat nama Israel? Di dalam kitab Taurat, Perjanjian Lama, The Book of Genesis, kitab Kejadian fasal 32 ayat 24 hingga ayat 32. Terkenal sejarah ini yang menjadi pegangan iktikad dan keimanan golongan-golongan Yahudi, bahawa suatu ketika dahulu Nabi Allah Yaqub pernah bergelut, Nabi Allah Yaqub pernah bergusti dengan siapa? Dengan Tuhan. Nabi Yaqub bergusti, bergelut dengan Tuhan. Dan ada pemahaman daripada orang Yahudi yang lain yang dimaksudkan dalam ayat tu bukan merujuk pada Tuhan, tapi merujuk pada malaikat Tuhan. Tapi yang lebih terkenal dalam versi mereka, Nabi Yaqub bergelut, bergulat dan bergusti dengan Tuhan, yang akhirnya Tuhan telah mematahkan paha Nabi Yaqub alaihi salam. Dan selepas pergaduhan tersebut, maka Tuhan berseru kepada Nabi Yaqub, selepas ini kamu sesekali tidak lagi digelar dengan nama Yaqub, tetapi kamu dipanggil dengan nama Israel, kerana kamu telah mengalahkan manusia dan Tuhan.
Walaupun dari sudut pandang kita orang Islam, kisah ini seolah-olah mengandungi seumpama kisah dongeng, tahyul, berunsur khurafat, apatah lagi untuk dipercayai dan diimani kisah-kisah sebegini. Tetapi bila kisah ini termuat di dalam kitab Taurat, maka dia menjadi iktikad, kepercayaan dan pegangan orang-orang Yahudi untuk bagi legal penisbahan penukaran nama Yakub kepada Israel tadi. Sebab itulah pakar-pakar sejarah dunia menamakan bentuk kisah ini dengan nama myth of origin. Myth of origin, atau satu istilah lain, apa dia? Etiologi myth. Tujuan dia apa? Nak create reason. Tujuan dia nak mencipta sebab, mencipta alasan bagaimana sesuatu peristiwa ataupun budaya ataupun tradisi itu berlaku di sebalik sesuatu kisah ataupun peristiwa. Bagaimana pula dengan kita yang Islam? Dalam surah Ali Imran ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Qul fa'tu bit Taurati in kuntum sadiqin. Ali Imran 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala bentuk, segala jenis makanan sebelum ini adalah halal bagi Bani Israel, melainkan kecuali apa yang telah Israel. Kalimah Israel di sini merujuk kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub pernah mengharamkan beberapa jenis makanan dan minuman atas diri dia. Antaranya yang disebutkan dalam tafsir, dia mengharamkan atas diri dia makan daging daripada pangkal paha. Sebab dulu dia pernah bergusti tu kena kat pangkal paha. Jadi dia haramkan makan daging hak daripada bahagian tersebut. Dan satu lagi, dia mengharamkan atas diri dia minum susu unta. Minum susu unta. Jadi ada tafsir yang menceritakan bukan sahaja sebab tu, atau sebab-sebab lain yang berkaitan dengan kesihatan sebagai contoh. Jadi ayat ni sebenarnya nak tanya golongan Bani Israel yang terkemudian. Sebab Nabi Yakub buat hal tersebut sebelum diturunkan kitab Taurat. Ya, memang timeline sejarah kitab Taurat turun pada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian. Jadi peristiwa Nabi Allah Yakub mengharamkan hal tersebut tu sebelum Taurat turun. Yang jadi masalah ialah orang-orang Yahudi terkebelakang ni cuba mengikut-ngikut apa yang Nabi Yakub buat. Sedangkan Nabi Yakub buat tu khusus spesifik untuk diri dia. Mari Bani Israel kemudian, oh kami haramkan juga benda yang sama yang Nabi Yakub dulu haram atas diri dia. Sedangkan benda tu tak diharamkan atas mereka. Sebab itulah ayat seterusnya, kul fa'tu bit Taurat. Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah perkara yang diharamkan sebelum Taurat turun sekiranya kamu benar. Mari kitab Taurat kamu buka, tengok mana yang diharamkan, makanan ke minuman ke sebelum Taurat turun. Tak ada pun. Jadi mereka tu nak tiru-tiru hak Nabi Yakub dulu. Sedangkan tak diharam pun atas mereka. Jadi dalam Islam, Nabi Yakub dinisbahkan dengan Israel tanpa melalui kisah-kisah seperti dalam paparan Taurat tadi. Tak perlunya adanya kisah dongeng demikian, kisah tahyul demikian, khurafat demikian untuk menisbahkan nama Israel kepada Nabi Allah Yakub alaihi salam. Okey, itu yang pertama. Manakala yang kedua ialah berkaitan dengan kecenderungan politik dan sempadan geografi. Sebab nama Israel ni halah ke depan selepas zaman Musa, selepas zaman Nabi Harun, akan muncul zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman. Semua tahu selepas zaman Nabi Sulaiman wafat, maka berlaku perebutan kuasa di antara anak-anaknya, iaitu Yarbaam, atau dalam sejarah ada yang menyebut Yeroboam. Dan satu lagi anaknya
Rohbaam atau disebut Rehoboam. Jadi atas dasar pertelingkahan dan pertikaian ni, bumi Palestin yang sebelum ni di bawah naungan dan pemerintahan Nabi Sulaiman dah pecah dua. Pecah dua. Yang atas disebut Israel Utara. Israel Utara. Yang di bawah disebut Judah Selatan. Disebut Judah Selatan. Jadi ada kumpulan yang 12 Bani Israel sokong Israel Utara, ada sebahagiannya sokong Judah Selatan. Nak faham senang saja. Hak sokong Judah Selatan bawah tu cuma dua suku sahaja. Pertama suku Yahuza, sebab nama Judah tu pun diambil daripada nama Yahuza. Yang kedua ialah adik Nabi Yusuf, Bunyamin. Jadi dah tolak dua. Israel Utara didominasi oleh 10 suku Bani Israel. 10 yang atas, 2 yang bawah. Atas nama Israel itulah teori yang kedua kata di situ Israel muncul. Benar hak tu dalam sejarah, tapi lebih awal siapa Israel? Kisah pertama tadi Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Okey. Yahudi ni saya akan ceritakan kemudian. Kita tengok daripada awal timeline para nabi dan rasul. Pertamanya ialah bila sebut tentang Nabi Adam dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Adam dan Nabi Ibrahim ni digelar bapa kepada kesekalian manusia. Dan kadang-kadang dimasukkan nama Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kenapa? Pertama Nabi Adam tu kerana manusia pertama yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab tu dia digelar bapa segala keturunan manusia. Manakala penisbahan kepada Nabi Nuh alaihi salam juga bapa kepada sekalian manusia, sebab zaman Nabi Nuh ni berlaku banjir besar yang hampir memusnahkan segala bangsa dan keturunan yang lain kecuali yang terselamat di atas kapal Nabi Nuh. Berjumlah lebih kurang 80 orang, ada riwayat sebut 83 sekali dengan anak Nabi Nuh, Sam, Ham dan Yafis. Jadi tak ada keturunan lain, tak ada bangsa lain kecuali haduk atas kapal. Jadi selepas banjir besar tu surut, maka inilah keturunan mula membiak. Walaupun ada lagi teori lain, ada kawasan-kawasan tak kena banjir, masih wujud golongan-golongan manusia di tempat lain. Baik, yang ketiga Nabi Allah Ibrahim juga kenapa digelar bapa sekalian manusia? Kerana daripada sulbi yang mulia Nabi Allah Ibrahim ini terhasil dan terpencarnya dua bangsa yang besar. Pertama ialah Bani Israel melalui anaknya Nabi Allah Ishaq. Yang kedua Bani Arab melalui anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Setakat ni lagu mana? Jangan pening-pening Baik. Pertama saya nak sebut Nabi Allah Adam alaihi salam. Ni kita tengok timeline. Dalam ilmu sejarah kita ada manhaj, kita ada metodologi atau dipanggil disiplin ilmu sejarah. Biasanya metodologi ataupun manhaj sejarah ni dia cerita sejarah dalam bentuk kronologi. Maksudnya dia ada peringkat-peringkat dia. Kalau permulaan tu apa, tahun seterusnya tu apa, tahun seterusnya tu apa. Sama ada melibatkan kerajaan ke, raja-raja ke, pemimpin ke, ketamadunan ke, peradaban manusia. Biasa sejarah ni dia ikut kronologi. Tetapi kisah-kisah yang Allah rakam dalam Quran ni dia tak ikut kronologi. Maksudnya kadang-kadang cerita hak sebelum duduk belakang, cerita hak terkemudian ada Allah cerita di depan. Sebab Al-Quran bukan kitab sejarah, Al-Quran bukan buku sejarah. Tetapi sebahagian sejarah diceritakan dalam Al-Quran. Kenapa tidak memakai metodologi dan kronologi tadi? Kerana Al-Quran ni dia bawa cerita dan pengkisahan untuk dapatkan pengajaran, untuk dapatkan ibrah, untuk dapatkan manfaat daripada kisah.
Dia bukan nak detailkan satu-satu sejarah, tapi di sebalik sejarah tu apa faedah untuk kita, apa manfaat untuk kita. Jadi dia duduk dalam keadaan berterabur dan bersimpang siur. Okey. Kalau nak kira, kalau nak ikut kronologi, patut Al-Quran cerita sejarah Nabi mana dulu? Kalau ikut betul, patut Nabi Adam dululah. Tapi tak ada pun Nabi Adam. Dia cerita Nabi apa? Cerita Nabi Musa dengan Bani Israel. Lepas tu ayat 30 tu baru mari kisah Adam. Kalau nak kira betul, ikut step by step, tidak. Tapi ada pengajaran yang perlu kita ambil. Baik, Nabi Allah Adam yang pertama disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Nama Nabi Adam tu disebut 25 kali. Kemudian mari Nabi yang kedua, Nabi Allah Idris alaihi salam, disebut cuma sebanyak 2 kali. Kemudian mari Nabi Nuh alaihi salam disebut 43 kali dalam Quran. Kemudian mari kisah Nabi Hud cuma disebut 7 kali dalam Quran. Mari kisah Nabi Allah Saleh cuma disebut 10 kali dalam Quran. Kemudian marilah permulaan kita nak start Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang disebut 69 kali dalam Quran. Kalau anak saudara dia Nabi Allah Lut disebut 27 kali dalam Quran. Sekarang kita nak tune, kita nak pi kepada Nabi yang disebutkan Allah 69 kali, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dalam sejarah berkahwin dengan isteri yang pertama yang namanya Sarah. Kemudian selepas baginda masuk ke dalam wilayah Mesir, masuk dalam wilayah Mesir, terjadi satu peristiwa yang mana raja yang memerintah Mesir, pemimpin yang memerintah Mesir waktu tu tertarik dengan isterinya Sarah. Kemudian dirampasnya daripada Nabi Ibrahim. Akhirnya dia nak buat perkara yang tak elok kepada Sarah, tetapi ditahan dan ditegah oleh Allah. Ringkas cerita, dia mengembalikan semula Sarah kepada Ibrahim. Bukan setakat kembalikan Sarah, tapi dia menghadiahkan seorang budak wanita yang lain yang dalam sejarah dikenali sebagai Hajar. Jadi Sarah ni dia suruh Nabi Ibrahim mengambil Hajar sebagai pasangan hidup, sebagai isteri, sebab diri dia sendiri ni ada masalah mandul. Hajar tu mandul. Jadi hasil perkahwinan Nabi Allah Ibrahim dengan Hajar, maka Allah mengurniakan seorang zuriat, anak lelaki yang diberi nama Ismail. Ismail disebutkan Allah dalam Quran 12 kali. 12 kali nama Nabi Ismail. Duduk beberapa belas tahun kemudian, Allah mengurniakan kepada Sarah seorang anak, iaitu siapa? Anak Ishak. Baik. Ada kisah yang menarik yang Quran cerita sebelum diberikan Ishak. Waktu itu Nabi Allah Ibrahim telah didatangi para malaikat Allah yang mana mereka menyamarkan, mengubah diri mereka menjadi manusia. Jadi bila dia pergi kepada penempatan ataupun perkhemahan Ibrahim, Nabi Ibrahim ni adalah seorang Nabi dan seorang Rasul yang amat-amat memuliakan tetamu. Mari saja tetamu, tengok tetamu datang, dia buat apa? Dia pergi sembelih seekor anak lembu. Tu hak tak kenal tu. Kalau hak kenal tak tahulah. Kita hak kenal pun kopi O dengan biskut mayat habis ya. Tu hak kenal. Ni hak tak kenal pun pergi sembelih anak lembu nak jamu dekat tetamu yang datang. Tapi yang jadi masalahnya, tetamu yang datang tu langsung tak sentuh makanan ataupun juadah yang disediakan Nabi Ibrahim, menyebabkan Nabi Ibrahim takut. Pasal apa ni? Tetamu aku ni tak sentuh langsung makanan, tak jamah langsung makanan. Barulah mereka menceritakan bahawa mereka tu adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka datang ni dengan dua tujuan.
Pertama ialah mereka datang nak bawa berita yang mengembirakan, iaitu Allah akan mengurniakan kepada kamu wahai Ibrahim dengan seorang zuriat. Jadi waktu malaikat bagi tahu Nabi Ibrahim tu, Sarah duduk belakang tabir dengar. Bila dengar tu, apa yang terjadi? Dia tertawa kecil. Macam kita lah, kalau pi klinik, pi hospital, doktor sahkan isteri kita ni mandul. Tiba-tiba mari orang hak tak kenal, Allah nak bagi anak kat hang tu. Jadi bini hak dengar hak doktor kata dia mandul apa tak boleh anak. Jadi macam nak tertawa, tergelak. Bila masa nak boleh anak. Umur pun dah lanjut masa tu, mandul lagi. Sebab tu Ishak dalam bahasa Ibrani bermaksud apa? Ketawa. Sebab perbuatan Sarah yang tertawa selepas mendengar berita yang mengembirakan tu. Berita yang mendukacitakan satu lagi. Selepas ni kami akan pergi ke Sodom dan Gomorrah, negeri tempat dakwah anak saudara kamu Nabi Lut. Kami akan membinasakan dan menghancurkan kaumnya Lut. Nak pergi balik bumi, itulah peristiwa balik bumi. Okey, dapat dengan Sarah ialah Ishak. Baik, Ishak anak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ishak disebutkan 17 kali dalam Quran. Ishak berkahwin dengan Rifqah. Isteri kepada Ishak adalah Rifqah. Ini mengikut Taurat. Rifqah ni kearaban. Kalau bahasa Inggeris, Rifqah ni apa? Agak-agak lah. Kalau nak tukar ke bahasa Inggeris, Rifqah ni apa? Rachel. Hebat tu boleh sebut Rachel tu. Bila abang ni sebut Rachel, saya teringat satu benda yang lawak dan melucukan. Tak apalah, teringat. Dulu waktu pergi klinik, nak sambil tunggu nama ni, ada seorang misi tu, tak tahulah dia memang tak tahulah kot. Dia duk panggil kawan ni nama yang macam abang sebut, nama dia Rachel. Misi pun duk panggil Rakil 14 kali tak ada siapa main. Lepas tu marilah tuan dia, Rachel ke? Oh, baca Rachel ke? Dia duk baca Rakil. Sebab ejaan macam mana? R-A-C-H-E-L. Dia duk baca Rakil, Rachel. Tapi Rifqah kalau bahasa Inggeris dia jadi Rebecca. Pernah dengar? Rebecca. Baik, Ishak berkahwin dengan Rifqah, dikurniakan oleh Allah sepasang anak kembar. Ingat, Ishak dengan isteri dia tadi melahirkan anak kembar. Yang sulung abang diberi nama Aish, ataupun disebut dalam Taurat Aisu, E-I-S-U, Aisu. Manakala adiknya juga adalah lelaki. Adik Aisu itulah Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Yaqub tu kembar dengan abang dia yang nama Aish. Baik, Yaqub pula disebutkan di dalam Al-Quran beza satu dengan bapak dia. Ishak 17 kali, Nabi Yaqub disebut 18 kali dalam Al-Quran. Okey, ni kita nak start Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ini di kemudian hari, sebab dia jadi macam kita kata apa? Bergaduh-bergaduh ni kita nak panggil apa? Ada macam pergaduhan dalam keluarga. Sebab Rahil ni, Rifqah ni dia nak hak kesulungan, dia nak hak kenabian tu pindah dekat anak dia yang nama Yaqub. Sepatut dapat kat siapa? Patut dapat kat abang sulung nama Aish. Kalau kita baca dalam Taurat, kalau saya boleh cerita, tapi Taurat Israiliyat lah. Sebelum ni Aish ni dia nak dapatkan doa keberkahan dan hak kesulungan dia sebagai seorang nabi selepas Nabi Ishak ni. Dia pernah minta dengan Nabi Ishak. Jadi satu hari pada waktu tu Nabi Ishak ni dah berumur lanjut, berusia tua, mata dia ni dah kabur, tak cam dah siapa hak bercakap depan dia.
Jadi dia kata dekat anak dia Aish ni, hari ni bapak nak makan apa jenis, kena dia pi masuk gurun Sahara, masuk hutan cari binatang, rusa ke kijang, lebih kurang macam tu. Jadi bila balik kamu masak mengikut masakan kegemaran bapak. Jadi lepas bapak makan, lepas tu bapak akan berikan hak tersebut pada kamu. Jadi mak ni, isteri dia Rifqah dengar, dan bila Aish ni keluar cari binatang tadi, maka dia panggil Nabi Yaqub, dia pakaikan pakaian Aish pada Nabi Yaqub. Sebab apa? Nabi Ishak tu dia tak nampak dah. Dia pakaikan pakaian Aish pada Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi dia minta Nabi Yaqub ni menyamar jadi Aish, minta lebih awal sementara abang dia tak balik lagi. Jadi kawan ni Nabi Yaqub pilah minta hak kesulungan dan hak kenabian tu dengan siapa? Dengan bapak dia Nabi Ishak. Jadi bila minta tu pelik, sentuh pada pakaian ni milik Aish, tapi suara siapa? Suara Ishak. Akhirnya diberikan hak kesulungan dan hak kenabian, didoakan oleh Nabi Ishak kepada Nabi Yaqub. Kemudian baliklah kawan tu, masak ikut bapak nak, kemudian tiba-tiba bukan tadi kamu ke? Bukan. Marahlah abang ni sebab adik dia Yaqub dah sailang dia. Jadi mak dia bimbang, takut adik dia ni buat, abang dia ni buat apa-apa yang kita kata tak seronok lah, maksudnya bunuh ke pukul ke apa. Jadi dia minta Yaqub ni kembali kepada tempat nenek moyang dia yang lama, di mana bumi Nabi Ibrahim, balik ke Faddam Aram, jauhkan diri daripada Aish. Aish pula bawa diri. Ada riwayat yang menyebut dia digelar sebagai Abu Rum, bapa kepada segala keturunan Rom, sebab dia berhijrah ke arah sana. Duduk tak lama, duduk di tempat bapa saudara dia Laban. Laban ni siapa? Adik-beradik mak dia Rifqah. Jadi duduk di sana, dia berkahwin dengan anak pakcik dia itulah Laban. Perkahwinan yang pertama Nabi Yaqub dengan kakak yang sulung, nama dia Layyah ataupun disebut Liyah, L-I-A-S. Kemudian dia berkahwin dengan adik kepada Layyah, Rahil. Syariat terdahulu membenarkan perkahwinan adik-beradik serentak. Jangan buat hal, jangan duk bawa syariat tu mai kita. Semalam baru ustaz cerita. Baik, kita menyambung kembali perbahasan kita berkaitan Nabi Allah Yaqub dan isteri-isteri baginda. Sekarang ni 8.35. Sejam lagi boleh? Boleh. Takut nak solat isyak dah lah. Baik. Isteri yang kedua namanya Rahil. Jadi isteri pertama Layyah dengan Rahil tu adik-beradik. Jadi selepas Nabi Allah Yaqub dah diberi keizinan untuk kembali semula ke Palestin, maka dalam perjalanan tu, sebelum dia kembali tu, bapa mertua kepada Nabi Allah Yaqub tu bagi 2 orang wanita. Sebenarnya satu tu kita kata bibik lah sebagai pengasuh isteri pertama, dan seorang lagi bibik dan pengasuh kepada isteri yang kedua. Jadi nama Zalfah dan Balhah. Jadi keempat-empat ni menjadi isteri Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi kita ada Layyah, kita ada Rahil, kita ada Zalfah, kita ada Balhah. 4 orang isteri. Jadi dari mana munculnya Bani Israel? Israel tu Nabi Yaqub. Jadi Bani Israel bermaksud anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi Bani Israel tu dalam Quran merujuk kepada anak-anak Yaqub. Jadi ada berapa orang? 12 orang. Baik. Isteri yang pertama Layyah melahirkan 6 orang anak. Pertama disebut Raubin, yang kedua Syamun ataupun Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yahuza, yang kelima Izakar ataupun disebut Yashakir, yang keenam Zebulun. Jadi ada Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, Izakar, Yashakir, Zabulun.
Manakala isteri yang kedua, Rahil, ini adalah ibu kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf tu anak Nabi Yaqub dan adik dia Bunyamin. Tetapi umur Rahil ni tak panjang, dikatakan meninggal selepas beberapa ketika melahirkan Bunyamin. Rahil meninggal. Jadi 6 pertama dengan Rahil dapat 2, jadi berapa? Dah ada 8 orang. Isteri yang ketiga, Zalfah, juga melahirkan 2 orang, Jad dan Ashir, atau disebut Gad dan Ashir. 8 campur 2, 10. Dan isteri terakhir keempat, Balhah, Dan tu Dan lah nama dia, Dan, D-A-N-N. Lepas tu Dan, saya nak sebut Dan, Naftali. Jadi 10 campur 2, 12. Jadi lengkaplah Raubin, Syamun, Levi, Yahuza, Izakar, Zebulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Ashir, dan Naftali. Tak ada anak perempuan. Ada riwayat menyebutkan hak isteri pertama tu 6 orang lelaki, ada seorang anak perempuan yang bernama Dinah. Satu-satunya anak perempuan Nabi Allah Yaqub. Tapi kita nak fokus kepada Bani Israel yang 12. Jadi itulah 12 yang dimaksudkan Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Cuma bila kita tengok dalam Quran, dalam surah Al-Ma'idah sebagai contoh, dalam surah Al-Ma'idah, walaqad ayat 12, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Sesungguhnya Allah telah melakukan perjanjian dengan Bani Israel dan telah mengangkat 12 orang daripada kalangan mereka sebagai nakib. Pernah dengar perkataan nakib? Dulu popular dengan usrah kan. Usrah tu dia ada seorang kepala, ada seorang ketua, kita sebut dengan nakib. Dalam ayat ni dia bukan merujuk kepada zaman Yaqub. Dalam ayat ni dia bukan merujuk kepada zaman Yusuf, tapi dalam ayat ni dia merujuk kepada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Ringkas cerita, selepas Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, peristiwa pembelahan Laut Merah, peristiwa mereka menyeberang, peristiwa Fir'aun dan bala tentera dihanyutkan, dilemaskan oleh Allah. Bila mereka berada di semenanjung Sinai itu, mereka melakukan perjalanan. Saya tak mau sebut peristiwa-peristiwa tu, biar dulu. Sampailah tahap terakhir, mereka berada di sempadan nak masuk kepada bumi yang dijanjikan. Bumi yang dijanjikan. Bumi mana yang Allah janjikan kepada mereka? Bumi Palestin. Masa tu bumi Kanaan. Tetapi di dalam bumi tersebut ada penduduk dia dah. Walaupun nak bagi dekat Bani Israel, ada penduduk dia. Jadi nak bagi boleh kamu masuk, nak bagi boleh kamu duduk, kamu kena bertempur, kamu kena berperang dengan orang hak duk sedia ada tu. Mereka terdiri daripada orang-orang Amalek dan beberapa bangsa yang lain yang disifatkan sebagai bangsa yang besar-besar, bangsa yang gagah-gagah, bangsa yang hebat-hebat. Jadi kena berperang. Dan sifat Bani Israel ni apa? Berani ke penakut? Penakut, pengecut, suruh perang pula dah. Padahal apa? Padahal Allah dah jamin bila mereka berperang, kemenangan di pihak mereka. Kita nak berperang hari ini, memanglah kita kata kita berperang nak menegakkan agama. Kita berperang niat nak mati syahid. Tapi walaupun kita berperang, tak ada jaminan daripada Allah. Maksudnya kalau niat kita ikhlas, kita dapat mati syahid tu. Maksud saya tak ada jaminan Allah. Bila kita berperang tu, menang atau kalah tu tak ada jaminan. Ni aku nak masuk perang ni, arahan daripada kerajaan. Bila aku berperang ni, mungkin menang, mungkin kalah. Kalau mati tu, mati syahid tu lain. Jadi hak ni dah ada awal-awal garanti daripada Tuhan. Kalau kamu berperang, kamu dapat kemenangan.
mestilah seronok, mestilah gembira, sebab Allah dah jamin perang ni menang di pihak kamu. Tapi sebab baculnya mereka, penakutnya mereka pun bersebab. Sebelum tu dah diutuskan, sebab mereka ada 12, mengikut Israiliyat mereka ni ada 12. Jadi Nabi Musa telah melantik daripada 12 orang ni sebagai spy. Sebelum nak perang tu masuk dulu. Masuk tu tujuan apa? Biasalah peperangan kan. Kita nak cek bentuk muka bumi lagu mana, tanah landai, tanah bukit lagu mana, ada sungai, ada sumber air lagu mana, kekuatan musuh lagu mana, persenjataan dan logistik musuh macam mana, bandar mereka lagu mana, kota mereka lagu mana, kubu mereka lagu mana. Tu biasa strategi peperangan. Tapi bila 12 orang ni berjaya keluar semula, hanya 2 orang saja yang bagi komen bersudut positif. Hak 10 lagi bernegatif. Benda sama dia cerita tu. Maksudnya masuk, sini ada sungai ke, sini ada apa, tu semua sama. Tapi selepas komen tu, hak bersemangatnya 2 orang. Walau macam ni pun kita kena perang, sebab Allah dah jamin macam ni, mereka besar. Tapi hak 10 ni, Allah, banding tubuh kita dengan tubuh dia, jauh leper kita. Dia bagi ayat-ayat negatif. Kalau kena penampak dia, ni saya ayat saya sendiri, saya nak suruh mudah faham. Kena penampak depa, habis kita. Dia buat ayat-ayat yang kita kata nampak down kan. Jadi menyebabkan hak lain tu takut nak berperang. Sebab tu keluar kalimah-kalimah bacul, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa, ajak Tuhan kamu sekali pergi berperang, kami tunggu sini. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami pun cabut. Bacul tak? Bacul lah. Kalau nak suruh Nabi Musa saja okey lagi, ajak Tuhan kamu sekali. Melampau-lampau. Jadi mereka tak berani nak masuk. Sebab tak berani tu akhirnya jadi apa? Sebab ketidakberanian mereka masuk, maka Allah telah menyesatkan mereka. Bukan maksud menyesat dari sudut akidah yang sesat tu. Mereka jadi sesat di banjaran ataupun Sahratih, padang pasir teh, selama 40 tahun. Sebab keengganan masuk nak berperang tadi. Sedangkan kewajipan jihad pada mereka telah berlangsung dah tu. Tapi sebab tak berani, sebab tak mau, duk main sesat saja dalam tu. Pi kok nu tak kena, pi kok ni tak kena, selama 40 tahun. Tapi disebutkan 12 orang nakib. Ada pula nama-nama dia ni. Suku tu kita belajar tadi, nama hak asas. Kalau tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir contoh berkaitan ayat ni, dia bawa cerita tu. Riwayat pertama Ibnu Ishaq. Tapi Ibnu Ishaq ni periwayatan dia agak kontroversi. Sebab banyak ulama-ulama kurang berkenan dengan riwayat Ibnu Ishaq ni. Walaupun riwayat dia banyak dalam tafsir-tafsir. Antaranya ada yang kata dia ni ke arah tasyayyuq. Tahu tasyayyuq? Istilah tasyayyuq ni muyul, cenderung ke arah Syiah. Tasyayyuq ni ke arah Syiah. Tapi nak kata dia secara tepat, hang Syiah tak berani. Macam kita kata, kita tengok satu orang, kita nak tuduh dia Syiah tu, tak berani. Tapi amal dia, percakapan dia tu, asyik Saidina Ali je sebut contoh. Jadi bila dia lagu tu, kita disebut tasyayyuq, muyul ke arah tu. Tapi nak kata tepat dia ni Syiah, tak. Tu kita sebut tasyayyuq. Imam Ibnu Katsir kata, Ibnu Ishaq riwayatkan benda tu. Ada 12 orang, nama-nama daripada siapa? Nama-nama daripada ketua ataupun nakib tadi. Tapi dia buat ulasan. Mengikut pandangan aku di sini bukan saya, Ibnu Katsir itulah. Ibnu Katsir kata apabila aku revision, membaca bahagian yang keempat daripada kitab Taurat, maka aku dapati nama-nama nakib tersebut amat berbeza dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq sebelum ni. Riwayat Ibnu Ishaq tu dah menamakan 12 tu, tapi bila dia baca bahagian keempat kitab Taurat, tak sama nama yang Ibnu Ishaq bawa dengan nama yang Ibnu Katsir bawa. Ibnu Katsir pun sebutlah ada 12 nama tu. Tuan-tuan boleh buka lah tengok. Antaranya saya sebut sedikit.
Kalau keturunan ataupun suku Raubin tu nama dia apa dia? Al-Yasur bin Sadun, contoh nama nakib. Kalau keluarga yang kedua, keluarga Sam'un, nama dia Syamuel bin Sur Syaki. Keluarga ketiga Lewi tak ada nakib. Keempat Yahuza, Al-Hashun bin Amyazab, contoh. Kemudian bangsa apa lagi? Terusnya tadi Izakar, ada nama Sul bin Sa'un. Zebulun, ada nama Al-Hab bin Halub, Al-Yab bin Halub. Kemudian mari keluarga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia pecah dua. Sebab anak Nabi Yusuf ni ada dua, satu Yufraim, satu Manasseh. Yufraim ada Mansha bin Amanhur. Kalau keluarga anak yang kedua, dia melahirkan nama apa dah keluarga Mansha ni? Hamlayel bin Yarsun. Tu beberapa nama lah, panjang lagi. Ada nama Nahalil bin Ajron, ada nama Al-Ajza' bin Amyanan, ada nama Abu Sa'if Ad-Damyail, macam-macam nama lah. Tapi tuan-tuan boleh rujuk di situ, boleh tengok. Itu merujuk 12 nakib hak zaman Nabi Musa, berbeza dengan suku-suku hak 12 tadi. Maksud berbeza, keturunan sama tapi zaman berbeza dan merujuk kepada nama-nama yang lain. Jadi bila sebut 12 ni, kita pun teringat dengan sejarah Islam kita, sirah kita. Ingat tak bila berlaku perjanjian Aqabah antara Rasulullah dengan penduduk Madinah yang pi buat haji? Ada Aqabah 1, ada Aqabah 2. Ada berapa orang yang melakukan perjanjian dengan Rasulullah? 12 orang. 3 daripada suku Aus, 9 daripada suku Khazraj. Juga angka 12. Siapa dia Aus? Sahabat Aus, Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Khaisamah, Rif'ah bin Abdul Munzir. Ada kata diganti dengan Abul Haisan bin Tayhan. 9 orang Khazraj. Abu Umamah, As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawahah, Rafi' bin Malik, Al-Barra' bin Ma'rur, Ubadah bin As-Samit, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Amru, dan Al-Munzir bin Umar. Ni 9 orang campur dengan Aus 3 orang, 12 juga. Baik, kembali kepada Bani Israel tadi. Jadi anak Nabi Allah Yaqub melahirkan Nabi pula, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan dalam Quran Allah letak nama khusus satu surah atas nama Yusuf. Anak Nabi Allah Yaqub salah seorang suku Bani Israel. Jadi di sinilah zaman Nabi Yusuf nilah berlaku perpindahan hak asal daripada bumi Kanaan di Palestin ke bumi Mesir secara beramai-ramai. Kisah Nabi Yusuf ni unik. Nabi Yusuf ni waktu umur 17 tahun. Kalau dalam Quran surah Yusuf ayat 4, dia bermimpi kan, iz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dan ingatlah peristiwa ketika mana Yusuf mengadu, berkata-kata kepada bapaknya, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpiku ada 11 bintang, matahari dan bulan semua ni sujud padaku. Ni Quran sebut. Dan bila diceritakan kepada Nabi Yaqub berpesan kepada anak dia Nabi Yusuf, jangan sesekali kamu menceritakan mimpi kamu kepada abang-abang kamu. Tu versi kita Al-Quran. Tapi berbeza dengan Taurat. Kalau ikut Taurat ataupun ikut sejarah mereka, ada satu lagi mimpi yang lebih awal. Nabi Yusuf bermimpi macam mana? Nabi Yusuf bermimpi dia sedang mengikat jerami. Dia sedang mengikat jerami bersama dengan adik-beradik hak lain. Tiba-tiba selepas dia ikat dan dia letak jerami tu, jerami Nabi Allah Yusuf bangun, tertegak dengan sendiri. Jerami tu bangun tegak.
Kemudian hak abang dia ikat juga, bangun dan tegak dalam keadaan mengelilingi jerami Nabi Yusuf duduk tengah. Maksudnya hak dia duduk tengah, sebelah jerami lain tu duduk keliling. Dan apa yang berlaku selepas tu, semua jerami ni seolah-olah tunduk sujud pada jerami hak Nabi Yusuf ikat di tengah-tengah.